Boleh kita mula sekarang? Boleh Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allah ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon padamu, kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu yang berguna dan rezeki yang baik lagi yang halal dan amalan yang diterima, bukan amalan yang tertolak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana biasa kita bersyukur setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Taala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan kehendaknya, insya-Allah dengan keredaannya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam membincangkan ilmu saraf dan nahwu, iaitu ilmu yang berhubung dengan ayat Al-Quran ataupun memahamkan ayat Al-Quran. Jadi kita sudah sampai kepada bab mubtada dan juga khabar. Dan sekarang kita sedang membincangkan bentuk-bentuk mubtada. Sebagaimana yang kita bincang dulu, mubtada itu ada dua jenis. Satu mubtada sarih, satu lagi mubtada mazda muawwal. Mazda muawwal. Jadi yang sarih dulu adalah terdiri pada dua bahagian, iaitu mazda mubtada sarih dhamir, dan yang keduanya mubtada sarihun isim zahir. Isim zahir iaitu isim yang jelas kita nampak. Manakala isim zahir ada dua bahagian, iaitu isim mu'rab dan juga isim mabni. Itu yang telah bincang dah. Jadi hari ini kita sampai kepada tajuk mubtada dalam bentuk mazda muawwal. Kita dah habis tajuk berkenaan dengan mubtada dalam bentuk yang tadi, yang pertama iaitu isim mu'rab dan juga isim mabni dan juga dhamir, iaitu sudah. Maknanya mubtada sarih kita dah bincang, dan sekarang ini sedang membincangkan mubtada mazda muawwal. Mubtada muawwal. Jadi kita berhenti pada muka surat 30. Betul? 29. 29 ya. Tak apalah, satu jadi berbeza je. Tapi pada daftar saya ini pada muka surat 30.
30 di mana masdar yang kita bincang ini adalah masdar mubtada, masdar muawwal. Jadi maknanya masdar muawwal itu terdiri daripada inna dan campur dia punya perbuatan dia, ataupun campur dengan dia punya ma'muliyah. Ma'muliyah sebagai contoh innahu. Inna ni adalah innalah. Kemudian hu tu adalah dia punya ma'muliyah. Jadi ayat yang kita pakai dalam Quran, ayat yang surah yang ke-9 ayat 114, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma tabayyana lahu innahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Maksudnya, maka apabila jelas baginya bahawasanya dia musuh bagi Allah, maka ia berlepas diri daripadanya. Ini ayat berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim dengan ayah dia. Mula-mula dia doakan ayahnya supaya dia ampunkan dosanya, tapi apabila dia dah ternyata dah dia mati di dalam keadaan kekafiran, tidak Islam, maka Nabi Ibrahim berlepas diri padanya. Maknanya dia tidak lagi doakan. Kerana apa? Kerana kita tidak dibenar mendoakan orang-orang kafir yang dah mati supaya dia diberi hidayah ataupun dia ampunkan dan sebagainya. Tak boleh, sebab dia dah mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau dia masih hidup, kita boleh doa. Kita boleh doakan supaya dia masuk Islam, supaya dia menjadi orang yang baik dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada dua ummah. Ummah yang pertama adalah ummah Al-Hattab, ummah yang pertama adalah ummah yang kedua adalah Abu Lahab. Nama dia Ummah juga. Jadi Tuhan kata, tolonglah, maknanya bangkitkan Islam ni, kuatkan Islam dengan salah satu ummah. Jadi Tuhan jadikan ummah Abdul Hattab yang menjadi pimpinan ataupun yang menguatkan Islam, sehinggalah Sayyidina Umar Abdul Hattab dia menjadi khalifah yang kedua. Begitulah betapa dekatnya dia dengan Rasulullah SAW, hasil daripada doa Rasulullah terhadap Allah. Jadi maknanya boleh mendoakan orang yang belum Islam supaya masuk Islam. Tetapi apabila dia dah meninggal, kita tidak boleh mendoakan supaya Allah ampunkan dosanya kerana dia telah mati. Nak ampun, macam mana orang dah mati, dosa dia dah tak boleh apa, dia punya amalan pun dah tak ada pahala ke, dia punya dosa pun dah tak ada, dosa pun dah tak boleh diampunkan sebab dia mati dalam kekafiran. Jadi selagi dia mati dalam keimanan, insya-Allah kita boleh doakan. Jadi jangan segan dan silulah untuk mendoakan ibu bapa kita yang dah meninggal, malah masa hidup lagi supaya Allah ampunkan dosanya. Apalagi apabila dia mati, dia dah tak boleh nak berdoa sendiri, maka kita sangat-sangat digalakkan mendoakan ayah ibu bapa kita supaya mereka itu berada dalam keadaan yang dosanya terampun. Sebagaimana kita tahu dan janji Allah, apabila dosa seorang itu diampunkan, dia tidak ada dosa, maka dia akan masuk surga, insya-Allah. Jadi ayat ini, falamma tabayyana lahu, dan apabila Nabi Ibrahim itu sudah nyatalah. Nyata apa? Nyata yang ayahnya dah musuh Allah. Aduhu lillah. Tabara'u minhu. Jadi apabila dia dah nyata dah bahawa dia dah mati dalam keadaan kekafiran, maka Nabi Ibrahim berlepas tangan, berlepas diri daripada ayahnya, kerana ayahnya meninggal dalam keadaan kekafiran. Jadi innahu tu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal antara in dengan ma'muliyah. Ma'mul dia hu tu ma'mul dia. Jadi innahu ini adalah masdar muawwal yang bermaksud innahu aduun lillah, maksudnya ataupun takdirnya adalah adawata lillah. Maknanya dia adalah musuh Allah. Musuh Allah. Jadi apabila musuh Allah, dia berlepas tangan. Jadi digunakan masdar muawwal
untuk menyatakan kedudukan ini. Innahu, sesungguhnya dia, itu makna dia. Tapi maksud dalam ini adalah innahu aduun lillah, maksudnya adalah musuh-musuh Allah. Maknanya sesungguhnya musuh-musuh Allah. Itu maka berlepas tanganlah Nabi Ibrahim ini. Jadi dia termasuk dalam golongan innahu yang bermaksud musuh-musuh Allah. Kemudian yang terakhir kita bincang ialah mauqa'u. Mauqa'u. Mazda ma'awal min i'rab. Jadi ini kedudukan mazda ma'awal dalam i'rab. I'rab ini, i'rab ayat 112 surah Yusuf ayat 25. Qalat ma jaza'u min arada bi'ahlika sawun illa yusjana. Yusjana ini ini adalah anah, maknanya dia punya mazdar dia. Kemudian dia punya mazdar dia. Kemudian dia punya yusjana itu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' tetapi oleh kerana depannya adaan maka yusjana. Bukan yusjanu, dia fa'il mudhari', tapi oleh kerana adaan depannya yusjana. Jadi yusjana ni apa maksudnya? Maksudnya adalah sijnu. Sijnu itu maknanya penjara. Jadi ay yusjana maknanya dia berkata kepada suaminya, suami Al-Aziz, apakah balasan kepada siapa yang bermaksud dengan keluargamu keburukan selain daripada dia dipenjarakan. Jadi in yasjanu ni, yusjanu ni al-fa'il. Jadi an yasjanu dia jadi mazdar mu'awwal. Mazdar mu'awwal maksudnya adalah sijnu. Sijnu adalah penjara. Jadi maksud ayat dia berkata, dia tu adalah isteri Al-Aziz, berkata kepada Al-Aziz, apakah balasan kepada siapa yang bermaksud buruk kepada keluarga kamu selain daripada maksud di sini dipenjarakan. Jadi digunakan an yusjanu, itu maknanya ana dia sama juga maksud dengan taukid, tapi itu membawa maksud yang maknanya tak ada benda lain lah melainkan kita penjara lah. Jadi dia maksudnya lah sijnu. Sijnu ni adalah khabar kepada mubtada', yang mana mubtada'nya tak ditulis, yang ada cuma khabar saja. Patut mengetahui di mana dia punya khabar dia, dia punya mubtada'nya, itu kena lihat itu punya i'rab. Jadi ini yang minggu lepas. Yang hari ini punya. Hari ini punya fi muhalli raf'in naib fa'il. Jadi dia punya mubtada' ini dalam bentuk naib fa'il ataupun duduk di tempat naib fa'il. Dia mazdar mu'awwal, tapi duduk dalam tempat naib fa'il. Sebagai contoh ayat Quran surah 20 ayat 66, surah 20 ayat 66, yuhayyalu ilaihi min sahfihim annaha tas'a. Maksudnya yuhayyalu, terhayal. Berhayalah padanya dari sihir. Mereka seakan-akan ia berjalan. Ni yuhayyalu ni maknanya terhayal, ni maknanya orang yang melihat sihir, ahli sihir Fa'aun. Ahli sihir Fa'aun telah mencampakkan dia punya ahli, dan orang yang melihat dia terhayal, bukan betul menjadi, terhayal seolah-olah dia macam ular dan bergerak, seakan-akan berjalan, padahal benda itu tak berjalan, tapi dia terhayal nampak macam bentuk ular dan dia nampak macam bergerak. Maknanya dia sihirnya mata orang ramai dan nampak benda tu macam gerak, padahal benda tu mati, kaku, tali yang dicampakkan seolah-olah macam ular, tapi sebenarnya bukan ular.
Jadi perkataan di sini dia punya mazdar muawwal dia adalah innaha. Ha tu adalah dia punya makmul dia. Makmul macam lisan tadi. Yang tadi. Wa an dan makmuliha. Jadi di sini makmuliha dia adalah ha. An yad ulu ha. Jadi an dia punya an adalah maknanya sesungguhnya ataupun bahawa yad ulu ha dia telah memasuki kita ni betul sini kan. Kita terlangkah yang ni. Betul tak? Kita terlangkah yang ni. 3B. Daripada sini tadi, kita pergi ke sini. Terlangkah yang ni. Kita balik pada muka surat 31. Muka 1. Tadi kita 29 kan? 30. Ini 31. Kita terlangkah. Jadi, di sini adalah ayat berkaitan dengan fi muhalli raf'in isim kana. Fi muhalli raf'in isim kana. Jadi maknanya sekarang ni dia punya mubtada duduk di tempat mazdar muawwal dan di tempat dengan isim kana. Isim kana. Jadi sebelum kita bincang isim kana, kita kena tahu dia apa dia kana. Okay. Siapa dah tahu apa dia kana? Kalau belum tahu, tak apa. Kita boleh rujuk kepada keterangan dia di dalam muka surat 41. 42. Dalam muka surat 43. Kana. Kana. Tuan-tuan mungkin muka surat 42 kot. 42 betul? 42. Kana. Jadi kana ni apa benda? Kana ni adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi nasah. Mabni ala fathah. Dia adalah fa'il tapi dia fa'il nasah. Nasah ni maknanya membatalkan. Membatalkan. Ataupun kita panggil juga kana ni adalah fa'il yang lemah. Fa'il lemah. Fa'il madhi yang lemah. Ataupun fa'il madhi yang menasah. Kemudian dia sentiasa di atas fathah. Jadi maksud kana ni adalah adalah kana. Maksudnya adalah ada kendah ataupun dia adalah dia boleh juga kita maksudkan dengan telah. Tapi dia ada dia punya fa'il mudhari' dia, ada fa'il madhi dia. Ini kana ni fa'il madhi dia. Kana fa'il madhi yang menasahkan. Menasahkan apa? Menasahkan baris. Baris apa yang dinasah? Baris yang ada orang buat panggilan. Sekejap. Sekejap. Maaf, ada gangguan. Jadi, kana ni berfungsi dia menukarkan baris isimnya menjadi mubtada kepada marfu'. Kemudian menukarkan baris khabarnya kepada mansub. Jadi apa benda ni khabar dan mansub, apa isim khabar, isim kana dan apa khabar kana ni. Jadi kita kena pergi pula kepada keterangan itu. Keterangan itu pada muka surat selepasnya, iaitu kita ambil ayat Quran. Allahu ghafurun rahimun. Allahu itu adalah dia punya mubtada.
Kalau kita jumpa ayat Allahu Ghafurur Rahim, maknanya Allah itu dia punya mubtada. Mubtada ini dia berbaris dhamma dan dia makrifah, ada alif lam. Itu mubtada. Maknanya kalau khabar adalah Ghafurun Rahimun. Dia juga marfa' dan dia nakirah. Kalau mubtada dia makrifah. Kalau dia khabar dia nakirah. Tetapi dia punya barisnya sama. Dhamma, dua-dua dhamma. Khabar pun dhamma, kemudian mubtada pun dhamma. Dia punya baris dia. Allahu dia mubtada. Ghafurun dia dhamma juga. Tapi dia nakirah. Rahimun pun nakirah. Ini dua khabar. Satu ghafurun, satu lagi rahimun. Ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Itu ayat Quran. Jadi ayat ni terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtadanya Allahu, khabarnya ada dua, satu ghafurun, satu rahimun. Dua-duanya mubtada, ada duanya khabar dan dia adalah marfa' dengan dhammah dan dia dua-duanya nakirah. Jadi khabar sentiasa nakirah. Mubtada sentiasa marfa'. Ini ayat biasa. Tetapi apabila kita masukkan kana di depannya, ayat ini tak ada kana. Tapi ayat di bawah ni ada kana. Wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Jadi apabila dia masuk kana, mubtada tadi sudah bertukar nama kepada isim kana. Daripada mubtada dia jadi isim kana. Tidak lagi mubtada. Tapi dia sudah jadi isim kana. Iaitu nama kana. Hukum isim kana adalah marfu'. Sebab itu wa kana Allahu. Kana Allahu. Dia menjadi bagi dhamma. Sebelum ni dhamma. Tetapi apabila dia menjadi kedudukan duduk kana, dhammahnya dikekalkan ataupun ditukar daripada dhammah kepada dhammah. Dhammah ini dhammah mubtada, dhammah ini dhammah isim kana. Isim kana hukumnya dhammah. Hukumnya adalah marfu' dengan dhammah. Mubtada hukumnya dhammah. Jadi Allahu ini adalah mubtada. Mubtada hukumnya dhammah. Dhammah ini kerana dia mubtada. Yang ini pula wa kana Allahu, dhammah juga. Tetapi dhammah ni bukan kerana isim mubtada. Tapi dia adalah sudah menjadi isim kana. Isim kana hukumnya adalah marfu'. Kemudian khabar kana bertukar menjadi baris atas. Mula-mulanya dhammah. Ghafurun rahimun. Dia dhammah. Dia marfu' dengan dhammah. Tapi apabila dia ditukar ada kana depannya, maka ghafurun tadi sudah menjadi ghafuran. Rahiman. Dia berbaris atas. Yang ini baris dhammah. Jadi apabila masuk ya kana, maka Allahu dia sudah menjadi marfu' kerana dia sudah menjadi isim kana. Manakala khabar kana dia bertukar pada baris atas kerana adanya kana di depan. Dan kita panggil dia bukan lagi khabar, tetapi kita panggil dia khabar kana. Khabar kana hukumnya sentiasa baris atas. Manakala isim kana sentiasa baris atas. Itulah dia punya kana, peranan kana. Dan maksud dia adalah. Payah nak bagi sebab dia ni fa'il, tapi fa'il yang maknanya tak cukup. Adalah, apa makna adalah? Susah kita nak bagi makna, tapi maknanya adalah. Jadi adalah. Jadi di sini ayat ni mula-mulanya mubtada khabar, Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Tapi apabila kita tambah dengan kana, adalah, ataupun kana ni maksud dia lebih kepada untuk taukid. Jadi adalah, ada perkataan adalah Allah itu sangat pengampun dan sangat penyayang. Jadi dia punya makna dia lebih kuat daripada yang tak ada kana.
Kana saja Allah itu Maha Pengampun, Maha Sayang. Tapi bila ada kana adalah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat itu lebih kuat. Kana itu menguatkan ayat. Itulah penggunaan kana. Kemudian kana pula ada dia punya tasrif dia. Kalau fa'il madhi kana. Kalau fa'il madhi seorang kana, kalau fa'il madhi itu untuk dua orang kana. Kalau ramai kanu. Ini tasrif dia. Kemudian dia punya kalau fa'il mudhari' dia lah kana fa'il madhi mudhari' dia yakunu. Kalau dua orang yakunani. Kalau ramai yakununa. Jadi kana pun ada tasrif dia. Kana yakunu. Begitulah begitu untuk lelaki, untuk perempuan, untuk orang, untuk dia, untuk anak, untuk kita dan sebagainya. Semua dia macam dia kataan lain, kataan fa'il lain. Tetapi dia nakis. Dia lemah. Dia tak lengkap. Dia kurang. Jadi itu fa'il kana. Jadi kana ini dia punya tujuannya adalah untuk menguatkan ayat. Tetapi di samping menguatkan ayat, dia juga menukarkan baris dia. Baris isim kana dan baris khobar kana. Sebagaimana tadi. Ini isim kana. Tadi isim kana. Manakala wafuran dan rahiman sudah menjadi khobar kana. Isim kana, khobar kana. Asalnya mubtada, khobar. Mubtada, khobar. Mubtada jadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana, tetapi barisnya bertukar jadi baris atas. Itulah fungsi kana di dalam ayat kita ini. Sejauh ini ada siapa-siapa nak berbincang masalah kana? Masalah kana. Ada apa? Ada siapa-siapa yang nak berbincang? Ada yang tak faham? Okay lah, starting is okay lah. Bila you masuk kana, lepas masuk ina kan, you nampak jelas. Selalu itu dia terbalik dua orang tu. Dia terbalik. Okay lah, Ustaz. Terima kasih. Kita kembali pada muka surat asal tadi. Okay. Surat 31 kan? 31. Jadi di dalam ayat ini ada kana. Jadi apabila ada kana, ada isim kana dan ada khobar kana. Jadi daripada ayat ini agak-agaklah manakah yang dikatakan isim kana dengan khobar kana. Ya ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Maksudnya mereka itu tidak sepatutnya. Mereka itu maksudnya orang kafir lah. Tidak sepatutnya ada kana bahawa ataupun adalah memasukinya. Tidak sepatut memasukinya kecuali orang-orang yang takut pada Allah. Jadi dalam ayat ini ada kana. Bila ada kana, mesti ada isim kana dan ada khobar kana. Manakah dia isim kana dan mana dia khobar kana? Agak-agaklah di dalam ayat ini. Pendek je ayatnya. Mereka itu adalah tidak layak ataupun tidak sepatutnya memasuki ha di sini adalah masjid. Mengawalkan masjid. Illa khaifin, melainkan orang-orang yang takut. Jadi di sini apabila kana ada dia punya khobar kana. Mana khobar kananya? Khobar kananya dalam bentuk masdar mu'awwal. Khobar kana dia dalam bentuk masdar mu'awwal. Mana masdar mu'awwal? Ayyadkhulu ha. Ayyadkhulu tu fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Tapi depannya ada an. Apabila depan an, dia mestilah mansuh. Jadi mansuh asalnya yadkhuluna ha. Tetapi oleh kerana ada an, maka dengan an tu menyebabkan nun ni kedua. Sepatutnya yadkhuluna. Itu fa'il mudhari' lah. Untuk mereka. Yadkhuluna. Mereka sedang memasuki. Tapi belum soal,
Maka yadkhuluna tu dibuat, nun tu dibuat. Menunjukkan dia mansub. Mansub bi hazaf nun. Kalau ada nun, dia marfu'. Kalau mansub, hazaf nun. Kalau dia maju, buang nun. Jangan buang nun, jadi lu inilah. Saja yadkhulu, tak ada na. Kalau ada na tu maknanya dia marfu'. Bila buang nun, maka dia adalah mansub. Jadi dia mansub kenapa? Kerana ada an. Bila ada an, ada fa'il mudhari', maka dia adalah masdar mu'awwal. Jadi an yadkhuluha, masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal ni duduk di tempat isim kana. Ini fi muhalli raf'in isim kana. Jadi an yadkhuluha, semua ni daripada an sampai yadkhuluha ni adalah isim kana. Hukumnya marfu'. Tapi tak ada marfu' di sini kerana dia dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat tak ada marfu', tak ada mansub, tak ada. Sebab ayat dia tidak dalam bentuk mansub, tapi dia ayat ni duduk di tempat marfu'. Sebab apa? Dia sebagai isim kana. Daripada an yadkhuluha ni adalah isim kana. Isim kana. Kalau isim kana hukumnya adalah marfu', tapi dia tak ada tanda marfu'. Sebab dia dalam bentuk ayat. An yadkhuluha ni ayat. Bukan perkataan single. Kalau perkataan single betul lah ada marfu', ada pagi bawah, ada pagi atas, ada mati. Tapi an yadkhuluha ni satu perkataan masdar mu'awwal. Terdiri daripada an yadkhuluha. Ini semua perkataan ni adalah masdar mu'awwal. Jadi masdar mu'awwal ni duduk di tempat isim kana. Jadi lam yadkhuluha. Jadi maksud dia adalah an yadkhuluha ni maksudnya adalah takdirnya adalah maka lahum duhuluha. Lahum dahuluha. Dahuluha maknanya kemasukan. Jadi maknanya mereka tidaklah mereka itu kemasukan ataupun boleh memasuki masjid ataupun tidak boleh mereka masuk ke dalam masjid. Jadi kana ni lebih kuat daripada kalau kita buang kana. Ayat ni kalau bukan ayat Quran kita boleh buang kana tak ada apa-apa. Ma lahum ayyadkhuluha illa khaitin. Boleh, tak ada salah. Tetapi tak ada dia punya tahqiq. Jadi apabila kana ni maknanya tahqiq. Maknanya Tuhan tidak mahu orang yang kafir itu memakmurkan masjid. Orang yang kafir itu memasuki masjid. Itu adalah larangan Allah. Dan larangan itu kuat. Ada kana. Maknanya tidak adalah mereka itu masuk ke dalam masjid. Maknanya mereka tak boleh masuk masjid lah. Ada kana. Jadi an yadkhuluha ni tadi adalah isim kana. Maksudnya adalah lahum duhuluha. Mereka tak boleh masuk ini. Maksud daripada lahum duhuluha adalah maksud an yadkhuluha adalah maksudnya lahum duhuluha. Mereka tak boleh memasukinya. Yang ini perbuatan. Yadkhulu ni perbuatan. Tapi duhuluha ini bukan perbuatan. Ini sudah jadi masdar. Jadi maksud kepada ayat huluha ni tadi adalah maksud ayat maka nalahum ayat huluha adalah maka nalahum duluha. Maknanya mereka tak boleh. Mereka tidak boleh kemasukan ke dalam masjid. Sebab ini dia menjadi masdar. Jadi kalau ini fa'il, ini masdar. Duhul. Duhul ni kemasukan. Jadi mereka tidak boleh masuk dalam masjid lah maksudnya. Itulah di mana masdar mu'awwal ni duduk di tempat isim kana. Kita boleh buat ayat menggunakan isim kana, menggunakan masdar mu'awwal. Tetapi tidak mudah juga lah buat ayat tu.
Tapi Ustaz, yang ni yang isim kana jadilah apa ni ayat hulu ni, mana satu yang mutadak ni Ustaz? Mubtada dia dalam bentuk ayat huluha. Oh, Ini mubtada. khabar? Ini mubtada. Okey, khabar dia? Khabar dia khaifina. Ni Oh, okey. illa khaifina, illa melainkan khaifina. Okey. Orang yang takut. Ini dia punya khabar. Jadi khabar kan adalah berbaris atas. Mana baris atasnya? Bukan nun ni. Nun ni adalah dia punya jamak muzakkar salim. Nun jamak muzakkar salim. Illa khaifi ini adalah marfu'. Ini tanda khaifina ni. Tapi illa khaifin dia duduk di tempat khabar kana. Hukumnya adalah mansub. Dua perkataan. Illa khaifin. Khabar dalam bentuk ayat. Ayat dia mana? Ayat dia illa khaifina. Khaifina ini adalah marfu' ni. Tetapi illa khaifina ni duduk di tempat khabar kana. Dan hukumnya adalah marfu'. Jadi maknanya illa khaifin ni hukumnya marfu'. Tapi khaifin saja hukumnya marfu'. Illa ini isim. Ini huruf. Huruf illa maksudnya melainkan orang-orang yang takut. Jadi illa khaifin dia sudah menjadi isim, dia sudah menjadi khabar kana. Sebelum ni dia jadi khabar. Sebelum kita ada kana ni dia jadi khabar. Apabila ada kana dia jadi khabar kana. Yang ayat huluha ni dia adalah mubtada. Ketika semua kataan tu adalah mubtada. Satu kataan tu dia kira satu kataan. Mubtada. Jadi mubtada ni hukumnya marfu'. Jadi marfu' dia tu apabila masuk kana dia tinggal marfu' lah. Tetapi khabar dia sudah bertukar menjadi mansub. Mana hukum, mana tanda mansubnya? Tanda mansubnya tak ada. Sebab dia dalam bentuk ayat. Apa ayat dia? Ayat dia dua kataan. Illa melainkan khaifina. Khaifina adalah orang-orang yang takut. Kenapa dengan ini khaifina? Sebab dia adalah hukum dia adalah mansub marfu'. Sebab tu ada khaifina. Jadi illa khaifina. Jadi hukum illa khaifina ni mansub. Tapi khaifin sahaja dia adalah marfu'. Sebab dia jamak muzakkar salim. Okey. Maksud an yadkhuluha adalah lahum dakhuluha. Dakhuluha maknanya kemasukan. Maknanya tidak boleh ada kemasukan orang-orang kafir. Tidak ada kemasukan mereka itu ke dalam masjid Allah, rumah Allah. Okey. Banyak sebab lah Ustaz. Banyak sebab. Aduh. Satu-satu. Jadi itu kalau ada kana tu kena be careful lah. makna dia kena careful. Kena careful. Tahu bangsa tu. Maknanya kita kena terjemahkan an Tuhan ni kepada bahasa biasa, bukannya bahasa mazdar muawwal. Bahasa biasanya ni lahum duhuluha. Itu bahasa biasa. Kalau ada an dulu maknanya an campur fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' kemudian ha. An yadkhuluha. Maknanya sesungguhnya telah sedang masuk mereka. Itu mereka nya ke dalam masjid. Jadi yadkhulu ni fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni menunjukkan sedang. Tapi oleh kerana ada an, dia tidak lagi menunjukkan sedang. Tapi dia menunjukkan duhul, kemasukan, mazdar. Mazdar. Sebab itu kita panggil mazdar muawwal. Dia bukannya fa'il. Yadkhulu ni maknanya dia sedang masuk. Apabila dia jadi mazdar, dia tidak lagi sedang dah. Sebab mazdar isim. Isim mana ada sedang, mana ada telah. Ada. Jadi apabila isim mazdar, maknanya dia tak ada dah. Dia punya yadkhulu ni sedang masuk ni tak ada. Tapi kemasukan.
Jadi Okey. lahum dahuluha. Ini adalah masdar kepada yadkhulu. Allah Dakhala, mazdah. dakhala makna masuk, dan kemasukan duhul. Duhul itu adalah masdar kepada dakhala. Jadi dahulu. Dahulu ni masdar kepada dakhala, masuk. Jadi tak ada time dah. Kemasukan tak ada time. Tak ada mana lepas ke, dah ke, belum ke, tak ada. Ini adalah masdar. Ini adalah fa'il. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang dimasukkan oleh an. Jadi kita kena buang dia punya mudhari' dia jadi mansub. Kerana an depan dia jadi mansub. Kena baca dahulu. Dahulu tak ada sebut na. Asalnya ada na. Kalau na tu maknanya marfu'. Tapi dia adalah mansub. Bila mansub kerana ada an. Jadi bila mansub kita buang nun dia. Itu syarat kita memasukkan fa'il mudhari' marfu' ada nun, buang, dia jadi mansub ataupun manzum. Jadi maksud dia adalah tidak boleh. Adalah orang kafir itu tidak boleh masuk ke masjid. Itu maksud dia. Okey. Sepatutnya orang Islam peka dalam soalan ni. Itu masjid janganlah bagi orang kafir buat. Biarlah orang Islam buat. Tapi oleh kerana orang Islam barangkali tak ada kemampuan, tak pandai kan sebagainya, kita beri dekat dia buat masjid kita. Jadi nampaklah lemah sangatlah orang Islam. Masjid pun orang kafir buat. Begitu juga macam sepatutnya Mekah dengan Madinah ni tak boleh masuk oleh orang kafir. Tapi oleh kerana ada aktiviti kemodenan, tak nak dia orang bawa masuk juga orang kafir. Nak pasang rel kereta api, nak pasang kereta api laju, nak pasang, tak lama lagi nak buat bangunan berkembang sejauh 120 km panjang ni. Itulah. Itu semua akan mengundang orang-orang yang bukan Islam masuk ke dalam kawasan yang sepatutnya tak dimasuki oleh orang-orang bukan Islam. Madinah dan Mekah itu memang terang-terang. Hadis Nabi katakan tak boleh dimasuki oleh, tak boleh ada dua agama di dalam kawasan Mekah dan Madinah. Dua agama itu masuk orang Islam dan juga orang bukan Islam. Tak boleh. Tapi sekarang ni dah boleh dah. Kita pernah tengok ada orang yang pakai skirt pergi melawat kubur Okey. Bakit itu Madinah yang Mekah tu. Bukit. Yang di mana ada Sayyidina Hamzah di situ dan dia pakai skirt. Bukan saja dia tak Islam, satu hal dia masuk dia tak Islam. Kemudian pakaian pula. Pakaian yang bertentangan Islam, dia pergi melawat kubur. Kubur di mana Sayyidina Hamzah ada berada di situ. Ini sangat-sangat bertentangan dengan Quran lah. Tapi bagaimana dia boleh masuk? Siapa yang meluluskan? Ini menunjukkan sangatlah kelemahan orang Islam. Sebab apa? Nakkan dia punya bayaran. Ialah bila ramai pelancong datang, maka banyaklah masuk duit. Banyaklah cokai sana, cokai sini, makan dia dan sebagainya, hotel dan sebagainya. Jadi menaikkan ekonomi. Jadi kerana ekonomi, langgar larangan Islam. Ini sangat buruklah akibat. Jadi gitu juga. Kita nak buat masjid pun tak mampu nak buat, nak suruh orang kafir untuk buat. Alah lemahnya lah orang Islam. Walhal bukan payah mana pun benda tu. Boleh dibuat. Tetapi atas alasan berbagai sebab, maka serah pada orang kafir buat masjid. Syiah dah semua sekali, barulah kita pun payahlah dalam masjid tu. Walhal orang kafir yang buat. Takkan itu satu benda yang lemah lah. Masjid tempat kita sujud, tempat kita menyembah Allah pun, suruh orang bukan Islam buat. Sangat lemah. Jadi kita harap benda ini dapat diatasi lah. Orang Islam kena sedarlah. Orang Islam kena mempunyai kepandaian lah, mempunyai kepakaran lah. Jangan harapkan semua daripada orang bukan Islam.
Macam sekarang ni, bisnes. Yang menjaga bisnes Malaysia. Orang bukan Islam. Dia boleh naikkan barang, kerjaan pasti ikut. Dia boleh kata barang ni ada sebab-sebab yang tentu, dibagilah apa sebab kena naik. Maka kena bayar. Kita pun kena bayar mahal. Cuba kalau sekiranya orang yang bisnes tu orang yang takut pada Allah, dia tak boleh naikkan sewenang-wenangnya. Dia tak boleh ambil berlipat kali ganda. Ini dia punya bisnes berlipat kali ganda untungnya. Daripada harga tu RM50, dia boleh jual RM250. Kan itu berlipat kali ganda. Kalau harga RM50 dia jual RM80, 100 pun kita kata masih okey lagi lah. Dia nak untung lebih sikit. Tapi ini sampai RM250, kita beli juga. Harga RM50 ya. Jadi itulah maknanya kita ni dimainkan oleh orang kerana bisnes pun kita tak boleh nak kontrol. Politik pun walaupun ada orang Islam yang merintah, lama dah 60 tahun lebih dah orang Islam merintah, tapi undang-undang tak boleh ubah lagi. Tetap kita memakai undang-undang yang tak Islam. Undang-undang kafir. Yang buat undang-undang tu bukan orang Islam pun, orang kafir. Kita masih pakai lagi. Walaupun dah merdeka 60 tahun, hampir 70 tahun dah, masih lagi. Malah akan datang pun tak boleh nak ubah lagi. Kerana orang Islam sendiri pun tak nampak keindahan hukum Islam tu menyebabkan mereka tak ada niat ataupun menentang. Dia nampak benda tu bahaya. Nampak benda tu kalau laksanakan hukum Islam ni jadi kacau bilau dan sebagainya. Ini adalah pandangan-pandangan yang syirik. Pandangan-pandangan yang merosakkan hati. Jadi janganlah kita berterusanlah kelemahan dalam benda yang patut kita yang buat. Janganlah serahkan orang. Masjid tempat kita menyembah Allah, janganlah suruh orang yang buat. Kitalah yang buat. Ini nak cuci pun panggil mereka juga. Jadi dah terlalu teruk lah. Maknanya apabila kita meninggalkan Islam, maka Tuhan tutup jalan-jalan. Sebagaimana ayat 1006, siapa yang beriman kepada kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Oleh kerana tak beriman, maka tak tahu jalan macam mana kita nak merintah negara. Macam mana kita, apa hukum kita nak pakai. Macam mana supaya kita dapat laksanakan hukum Islam dan sebagainya. Tutup. Tak terbuka. Pasal kita tidak takwa. Mayyatakillah. Maka Tuhan buka dia punya jalan-jalan. Kalau tak beriman, tak bertakwa kepada Allah, maka jalannya tak terselah. Sampailah sekarang ni sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Okey dah, itu bab itulah, bab pentadbiran. Ini bab kita punya masdar muawwal. Lagi satu, fi muhalli raf'in fa'il. Jadi masdar muawwal ni boleh juga duduk di tempat fa'il. Fa'il apa maknanya? Fa'ilnya adalah pembuat. Pembuat. Contohnya tak jumpa dalam Quran, jadi ini jawab ayat bukan ayat Quran lah. Yuhibbu an tahsina ila walidika. Wajib sungguh-sungguh berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Yujabu. Yujabu maknanya macam wajabah, fa'il mudhari' ni yujabu. Yujabu adalah ada antahsinu, maknanya wajib. Wajib. Antahsinu maknanya sungguh-sungguh berlaku baik. Ila walidika, kepada kedua ibu bapa kamu. Ini bukan Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran tak jumpa tentang an ini, kata ni, maka dibuatkan ayat menjadikan contoh di mahali raf'in fa'il. Jadi antahsinu ini adalah an tambah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'nya tahsina. Tahsina tambah an yang bermaksud ihsana. Ihsanaka. Jadi yuhibbu yujabu antahsina maksudnya wajib kamu berlaku baik, berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa. Jadi an tahsina, an campur fa'il mudhari'. Apabila an campur fa'il mudhari',
maka dia sudah menjadi masdar muawwal. Awal. Masdar muawwal. Bila masdar muawwal, maka dia tidak lagi sebut tentang fa'il mudhari' dia. Yang tahsinu. Tahsinu maknanya kamu berlaku baik. Fa'il. Tetapi apabila jadi ada an, dia jadi masdar muawwal. Isim. Jadi antahsinu. Antahsinu itu maksud dia ihsanaka. Ihsanaka maknanya ihsan. Ihsan ni lebih daripada baik lagi lah. Ihsan. Ihsan ni maknanya sentiasa berusaha untuk berbuat baik pada kedua ibu bapa. Bukan ketika perlunya. Bukan buat baik ketika pada dua bapa ni ketika perlu saja. Tetapi bersedia berbuat baik. Pernah saya contohkan dulu, ihsan ni adalah seperti kalau sekiranya mak kita atau ayah kita ataupun siapalah yang menjadi ibu bapa minta supaya katakan belikan ikan sebagai contoh. Jadi kalau kita pergi kedai dan kita belikan, katalah ikan kembung ke ikan apalah, kita beli 1 kilo, 2 kilo, bawa hantar ke dia. Itu buat baik lah tu. Sebab dia minta kita bagi. Mana buat baik lah tu. Tapi orang ihsan ni tak begitu. Ihsan ni bukan saja dibelikan ikan, tapi dibelikan bukan 1 kilo 2, tapi dibelikan banyak kilo. Supaya tidaklah dalam masa sehari 2 lagi, dia minta lagi. Beli 1 kilo lagi. Nanti hari berikutnya kan minta lagi. Jadi itu berbuat baiklah, tidak ihsan. Tapi kalau ihsan ni dia belikan banyak. Bukan belikan takak. Bukan belikan ternang. Dia belikan ikan yang mahal-mahal tu. Yang 1 kilo RM30, RM40 tu. Beli banyak-banyak. Kemudian hantar ke rumah mak dia. Mak dia kata, apa beli sebanyak sangat ni? Saya nak simpan kat mana? Tak apa mak. Sejak lagi kan lori datang bawa peti ais. Mak simpanlah peti ais. Jadi ikan dalam peti ais, mak boleh simpan untuk masa ke 2 minggu ke 3 minggu ke. Itu yang maksudkan ihsan. Bukan buat baik. Kalau buat baik yang tadilah. Ayat pertama tadi. Ini ihsan. Ihsan ni maknanya sentiasa bersedia ataupun berlumba-lumba untuk membuat kebaikan kepada dua ibu bapa. Itu dia maksud antahsina. Ihsanaka. Iaitu ihsan kamu kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi antahsina ni duduk di tempat fa'il. Fa'il yang mana pelaku. Yujibu. Yujibu ni bukan yujabu ni. Saya rasa yujibu. Sebab yujabu ni rasa macam jangkat. Yujibu. Jin bagi bawah lah. Kalau nak betulkan boleh betulkan. Yujibu ajabu. Tak kena lah yujabu. Yujibu. Bagikan bawah. Yujibu antahsina ila walidaka. Jadi wajib atas kamu berlaku ihsan, berlaku kebaikan kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi maksud dia adalah antahsinu, maksud dia ihsanaka, iaitu melakukan ihsan kepada kedua ibu bapa. Jadi mutada masdar muawwalnya adalah masdar muawwal ni duduk di tempat profi'in fa'il. Tempat fa'il, pembuat. Pembuatnya siapa? Engkau lah. Engkau lah pembuat dia. Buat apa? Buat tahsinu. Membuat baik ataupun membuat ihsan. Jadi ini yang atas ni rafa'il isim kana. Ini isim kana. Yang ini kata rafa'il fa'il. Duduk tempat fa'il. Jadi masdar muawwal ni boleh duduk tempat isim kana, boleh duduk di tempat fa'il. Berikutnya. Jadi masdar muawwal ni juga boleh duduk di tempat naib fa'il. Naib fa'il ni maknanya wakil fa'il. Wakil fa'il ni ada kat mana? Ada kat perkataan yang majhul. Kalau perkataan dia tak majhul, biasa tu maknanya dia ada fa'il.
Tapi kalau majhul ada naib fa'il. Jadi dia boleh duduk di tempat naib fa'il. Naib fa'il. Jadi naib fa'ilnya dalam ayat ini, ayat 26.6 ni adalah yuhallalu ilaihi min sahrihim annaha tas'a. Jadi terhayal. Ini ayat tadi ni. Terhayal daripada sihir mereka seakan-akan dia berjalan. Jadi yuhayyalu ini adalah fa'il mudhari'. Tapi mudhari' apa namanya? Mudhari' yang ada naib fa'il. Naib majhul. Yu ni menunjukkan majhul. Jadi majhul di sini ilaihi min sihrihim, terhayal kepada dari sihir mereka seakan-akan berjalan. Yes. Jadi terhayal kepada sihir mereka seakan-akan annaha tas'a. Annaha ni adalah mazdar mu'awwal. Mazdar mu'awwal ni duduk di tempat naib fa'il. Jadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya yuhayyalu. Yuhayyalu ni ada fa'il. Terhayal. Siapa yang terhayal? Yang terhayal itu adalah annaha. Seakan-akan berjalan. Jadi perkataannya hayal. Yang jadi naib fa'ilnya, naib fa'il dia adalah seakan-akan. Seakan-akan itu adalah dia punya naib fa'il. Tas'a, seakan-akan berjalan. Jadi yuhayyalu. Itu adalah fa'il dia. Fa'il bukan fa'il mudhari', tapi dia adalah tak diketahui pembuat. Yang dia tahu cuma naib fa'il. Ataupun kita bahasakan dia majhul. Yuhayyalu fa'il mudhari' majhul. Yang mana dia tak ada fa'il tapi ada naib fa'il. Mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia annaha. Annaha ini adalah mazdar mu'awwal. Tetapi dia adalah mazdar mu'awwal untuk naib fa'il. Mazdar mu'awwal duduk di tempat naib fa'il terdiri daripada mazdar mu'awwal. Mazdar mu'awwal annaha duduk di tempat naib fa'il. Naib fa'il dia adalah annaha. Annaha tas'a, maknanya seakan-akan dia berjalan. Apa yang berjalan? Tali yang dicampakkan oleh ahli sihir Fir'aun tu nampak seolah-olah berjalan. Jadi takdiruhu yakhilu. Yakhilu ni sudah menjadi ini bukannya fa'il lagi dah. Dia sudah menjadi naib fa'il ataupun isim. Yakhilu sa'iha, maknanya yakhilu dia telah berangan-angan ataupun dia telah menghayalkan bergerak. Penghayalan bergerak. Bergerak yang dihayalkan. Yakhilu adalah hayalan. Kemudian sa'iha dia bergerak. Jadi hayalan dia bergerak. Ini bukan lagi fa'il tapi dia sudah menjadi mazdar. Yakhilu sudah jadi mazdar. Jadi penghayalan bergerak. Dia menghayalkan benda itu bergerak lah. Itu maksud dia. Dia menghayalkan benda itu bergerak. Annaha tas'a maksudnya penghayalan kepada tali itu. Jadi itu menunjukkan mazdar mu'awwal boleh duduk di tempat naib fa'il. Okey. Begitu juga yang berikutnya. Mazdar mu'awwal boleh duduk di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nasab. Nisbi fa'il maf'ulun bih. Boleh duduk di tempat maf'ulun bih. Apa maksud maf'ulun bih? Maksud maf'ulun bih adalah benda yang dikenakan tindakan. Contoh ayat ini. Ayat yang ke surah Taubah, ayat surah
Al-Anfal. Surah yang ke-8. Surah yang ke-8 surah apa? Surah ke-8. Surah Anfal. Surah Al-Anfal. Ayat yang ke-7. Hmm. Ayat yang ke-7. Wa yuridullah an yuhiqqa al-haqqa bikalimati. Dan menghendaki Allah. Maknanya Allah berkehendak. Hendak apa? An yuhaqqa. Bahawa membenarkan. Al-haqqa, kebenaran, bikalimati, dengan kalimatnya. Jadi Allah hendak apa? An yuhaqqa. An yuhaqqa ni fa'il mudhari'. Fa'il mudhari', depannya ada an. Jadi apabila ada an, ada fa'il mudhari', maka dia adalah mazdar muawwal. Jadi mazdar muawwal ini duduk di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih apa? Perkataan dia apa dia? Perkataan ni yuridu. Yuridu ni adalah fa'il mudhari'. Maksudnya dia hendak. Dia tu siapa? Dia tu Allah. Hu ni adalah fa'il. Apabila fa'il, ada dia punya maf'ulun bih. Maf'ulun bih, benda yang dikena tindakan. Tindakan kepada apa? Tindakan pada hendak. Allah hendak. Tindak apa? Hendak an yuhiqqu. Yuhiqqa. An yuhiqqa maknanya, maksud dia adalah hukan. Hukan tu maknanya mewajibkan kebenaran itu. Allah hendak menentukan ataupun membenarkan kebenaran di dalam kalimah-kalimahnya. Ini cerita apa ni tentang ini? Yuridu an yuhaqqa al-haqqa bi kalimat ini adalah cerita tentang menceritakan tentang tentera-tentera Badar. Mereka berhasrat ataupun turun dari rumah nak pergi ke Badar tu untuk menahan kabilah Abu Sufyan yang baru balik daripada Syam, nak balik ke Mekah dengan bawa syarat dengan muatan. Jadi Allah membenarkan Nabi Muhammad dengan sahabat ni pergi ambil balik harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy, yang ada yang dirampas on the way, ada yang rampas yang ditinggal di situ dan sebagainya. Jadi harta-harta yang orang-orang Islam tu pindah ke Madinah, harta mereka tinggal di Mekah, jadi harta mereka dijadikan dia buat modal untuk bisnes dan sebagainya. Dan itulah yang dibenarkan untuk pergi rampas balik, untuk pergi ambil balik harta yang dirampas oleh mereka. Tetapi Tuhan jadikan ataupun Tuhan berlaku perkara yang sebenarnya adalah musuh ataupun tentera daripada Mekah datang yang diketuai oleh ketua Quraisy. Jadi Abu Sufyan lari ikut lain dan yang sampai adalah tentera yang telah bersiap sedia untuk perang dengan senjata dan sebagainya. Jadi dengan penuh persenjataan, dengan bilangan yang ramai. Bilangan orang Islam lebih kurang 300 lebih saja. Ada yang kata 313, sedangkan orang kafir 1000 lebih. Jadi 1000 lawan 300. Maknanya seorang kena 4 orang. Seorang Islam lawan 4 orang kafir. Lebih kurang. Tetapi Tuhan kata, dia tidak temukan, Allah tidak temukan tentera Badar ni tadi dengan yang membawa Abu Sufyan yang membawa harta daripada dagangan, tetapi didatangkannya tentera daripada Mekah yang siap bersenjata. Jadi Tuhan kata dia tidak nak yang tu. Allah tidak nak yang tu. Apa yang Allah nak? Allah nak an yuhaqqa al-haqqa bi kalimati. Jadi dia nak menegakkan keadilan. Dia nak menegakkan kebenaran. Jadi dengan itu maknanya dengan orang Islam tentera Islam ni tidak pergi merampas harta Abu Sufyan yang dibawa tadi, tapi jumpa dengan tentera yang siap bersenjata. Jadi apa tujuannya? Tuhan kata dia nak supaya yang benar tu benar di dalam kalimat,
dalam kataan. Jadi maknanya Tuhan nak mengeluarkan kebenaran bahawa yang benar itu adalah benar. Ia adalah boleh menang. Boleh apa? Dia akan wujud ataupun akan terselah kebenarannya. Jadi dijumpakan dengan pihak tentera daripada Mekah. Jadi dan hasilnya adalah benar. Maknanya kebenaran itu menang. Kebenaran itu benar. Jadi kalau lawan dengan orang yang bawa harta je, cuma dapat harta je lah. Memanglah menang. Orang boleh kata, alah, memang awak menang. Awak dah ada senjata. Lawan dengan orang yang hanya bawa unta. Jadi Tuhan tak nak Rasulullah dengan sahabat ni jumpa dengan orang yang senang macam tu. Tapi dia nak orang yang dah bersenjata dan akhirnya Islam menang. Jadi maknanya akhirnya Islam terserlah. Jadi an yuhaqqa maksudnya adalah bukan. Bukan ni boleh makna dalam kamus ditulis wajib lah. Tapi bukan ni maknanya kebenaran. Ini adalah mazhab. Bukan. Dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni adalah benda yang kena tindakan. Kena tindakan tu adalah bukan kebenaran. Jadi kebenaran tu sebagai maf'ulun bih. Tuhan hendak apa? Hendak kebenaran. Hendakkan kebenaran. Itu adalah hak. Jadi maksud an yuhiqqa adalah bukan. Tempat maf'ulun bih. Nisbin maf'ulun bih. Bukan. Tahu makna bukan yang lain ni? Makna dia wajib. Okey. Jadi boleh buka balik ayat ni kalau sekiranya nak lebih faham. Ayat 87 ayat surah 8 ayat 7. Ayat 7. Saya nak terangkan dia punya mazhar awalnya yang terdiri pada an yang yuhaqqa. An yuhaqqa maksudnya adalah kebenaran. Okey. Siapa yang rasa tak berapa jelas? Tapi Ustaz, kalau ni ikut ayat macam tu, dia kata hukqa, lepas tu al-haqqa kan? Ya. Dia tak ada kan di situ, tak ada macam tak ada masdar lah nampaknya. Ini Ha. ini apa namanya Dia kalau masdar kan lain tulisan dia. dia haqqa kan? Haqqa. Dia ada sabdu je, dia dua sabdu. Haqqa maknanya ha qaf kan? Kau dua kali qaf pun. Tidak ya. Nanti saya buka lah. Surah Al-Anfal ayat 8, ayat 7. Muka surat 177. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Ini dia ayatnya. Betul. Idu an yuhaqqa.
Haqqa kalimati. Jadi kataan haqqa ini kalau kita tengok dia punya tasrif dia, fa'il mudhari' dia ya haqqa, ya haqqu. Tapi dia punya apa namanya mazdar dia haqqan. Okey, betul hakkan mazdar. Ya, tidak ya. Ada di sini. Tengok. Ini ahaqqa. Ada haqqa. Ahaqqa ini dia punya haqqa ni maknanya dia punya sebutannya haqqan. Okey. Haqqan ni fa'il mudhari', fa'il madhi. Madhi. Fa'il mudhari ni bertambah dengan satu huruf hamzah. Jadi ahaqqa. Ahaqqa. Setuju? Betul. Jadi dia punya fa'il mudhari' dia yuhiqu. Yuhiqu. Kemudian dia punya mazdar dia ahqi. Ahqi. Ataupun ahikun. Ahikun. Ahik. Ahik ini bukan hamzah ni, nak alif ni. Okey. Ahikun. Ahikun. Jadi apabila kita ini ahikun ni, ini dengan alif ni. Jadi apabila kita buangkan dia punya, apabila tambah u ni, ya maknanya mudhari' ni huruf Mudhari' itu faham. Alif tu dibuangkanlah. Okey, itu mudhari'. Yang sebelah tu haqqun jadi masdar lah dia. Jadi apabila nak jadikan mazdar dia, apa namanya, hikkan. Tapi oleh kerana dia u, maka hukkan tu dia jadi mazdar. Sebagaimana yang tadi, yang saya tunjuk tadi. Ini alif ha qaf. Alif ha qaf ni kalau dia pangkainya alif. Tapi kalau di tengah, kalau dia duduk di tengah, bab sini ada an. Kemudian kalau tak alif tu, jadi alif tu dah tentulah kena buang. Jadi tinggal ya ha. Ya ni huruf mudhari', kemudian hakin huruf dia lah, hakkan. Jadi apabila dia mazdarkan dengan dia jadi bukan. Jadi cerita panjangnya kena buka balik tentang ilmu apa, hilal. Ilmu hilal. Yang mana hilal. Okey. Nak rujuk balik kan. Okey. Payah nak ingat pun. Saya pun kadang-kadang lupa juga. Tapi maknanya bukan tu adalah mazdar kepada yahiku. Okey. Untuk lebih detail lagi, bukalah balik fakta tentang ilmu hilal. Tentang kenapa dibuangkan dia punya, tinggalkan you ni saja. Betul. Okey Ustaz, tak apa Ustaz, boleh. Okey. Dah tahu jalan tu, insya-Allah lah. Boleh refer. Tapi kalau tengah-tengah cari tu jumpa benda lain, beritahu. Boleh kita. Okey, tak apa. Terima kasih Ustaz. Okey. Jadi seterusnya 3F ni adalah mazdar muawwal duduk di tempat jar. Duduk tempat fi muhalli jar bil harf atau bil idhafah. Duduk di tempat jar wa majrur dengan duduk di tempat idhafah. Idhafah ni maknanya mudhafun ilaih. Jadi ayat yang surah yang ke-6, ayat yang ke-37, kul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan. Sesungguhnya Allah berkuasa atas bahawa menurunkan sesuatu ayat. Kul, katakan. Siapa yang katakan? Rasulullah lah. Maknanya Allah suruh Rasulullah
Innallah qadirun. Innallah qadirun. Ini in. Innallah qadirun. Ini bukan kana dah. Ini in. In ni lawan dengan kana. Innallah qadirun ala ayyutanazzala ayatan. Jadi an yutanazzala ni duduk di tempat jar wa majrur. Duduk tempat huruf yang berbaris bawah. Sebab lepas Ustaz, maaf Ustaz. ya, Ustaz. Atas skrin saya masih menunjukkan ayat yang tadi tu Ustaz. oh, Ayat tu belum. sorry. Saya lupa nak tukar balik. Sorry. Ini okey? Okey Ustaz. Okey. Jadi ayat ini an yunazila ni adalah mazhar muawwal. Itu an campur dengan fa'il mudhari'. Mudhari'nya lah yunazzila. Yunazzila ni maknanya menurunkan. Jadi dia duduk di tempat huruf jar. Sebab lepas ala. Lepas ala ayunazzila. Jadi ini tempat huruf jar. Tapi dia bubuhnya mazhar muawwal. Jadi dia duduk fi muhalli jar wa bil huruf maknanya jar ala dan lepas ala mestilah isim. Tak boleh fa'il. Tetapi ini an campur isim, campur fa'il. Jadi dia jadi isim. An campur fa'il dia jadi isim. Isim apa? Isim mazhar. Jadi dia duduk di tempat berbaris bawah. Tapi dia tidak berbaris bawah. Dia ini fa'il, an dengan fa'il mudhari' yang depannya ada an. Sebab itu ayunazzila. Kalau tak ada an yunazzilu. Jadi an yunazzila ni gabungan antara an dengan fa'il. Dia sudah menjadi isim. Sebab itu dia boleh berbaris bawah. Isim yang berbaris bawah tu apabila berbaris bawah maknanya isim. Jadi apa maksud an yunazzila? Maksudnya ala ayatan. Ala ayatin. Itu maksud an yunazzila, maksudnya ayatan. Ala ayatin. Lepas ala kena ayat baris bawah. Jadi an ala ni duduk di tempat baris bawah. Duduk di tempat jar wa majrur. Jarnya ala, majrurnya adalah gabungan antara an dengan yunazzila ayatan. Jadi dia duduk di tempat mudhaf ilaih ataupun duduk di tempat jar wa majrur. Jadi mazhar muawwal boleh duduk tempat jar wa majrur ataupun mudhaf ilaih. Boleh duduk tempat maf'ul bih. Boleh duduk tempat fa'il. Boleh duduk tempat sebelum tadi. Sebelum tadi boleh tempat fa'il. Boleh tempat isim kana dan seumpamanya. Okey. Okeylah. Maknanya kalau ada mazhar muawwal ni Ustaz, dia boleh buat macam ni lah. Jadi mazhar muawwal ni ada fa'il campur dengan an. Betul. Apabila an campur fa'il, mana dia jadi isim. Isim. Tapi isim muawwal. Isim muawwal. Okey. Uish. Berpusing-pusing juga. Pusing-pusing. Banyak nak diingat Ustaz. Tapi tak apa, kalau ada yang tak faham, boleh. InsyaAllah boleh perlahan. Boleh setakat ini? Boleh Ustaz, boleh perlahan. Tengok. Kena buat reference lagi. Itulah dia punya tentang isim muawwal. Dan juga peranan dia boleh duduk tempat lain lah. Boleh tempat naib fa'il, boleh tempat maf'ul bih, boleh tempat jar wa majrur. Dan juga boleh di tempat mubtada. Okey. Semua okey, kita pergi kepada muka berikutnya. Berikut ni, ini adalah dia punya nak menjelaskan lagi lah tentang khabar. Khabar pula.
khobar. Kita dah lalu dah ada khobar depan ni. Dan dia repeat balik sini nak bagi kita lebih mantap lah pemahaman dia. Jadi isim marfu' yakunu ma'a al-mubtada' jumlah mufidah. Jadi khabar adalah isim marfu' yang disandarkan atau yang dihubungkan kepadanya. Jadi khabar ni adalah isim marfu' yang menerangkan tentang mubtada'. Jadi khabar ni ada tiga jenis. Yang pertama dalam bentuk jumlah, dalam bentuk mufradat, dalam bentuk sumi jumlah. Ini kita dah lalui lah. Ini cuma untuk mentahkikkan lah. Mentahkikkan. Mufradat maknanya dia hujungnya kena baris. Baris lah. Baris dengan baris lah. Atas, bawah, mati dan sabdu dan sebagainya. Bukan sabdu. Atas, bawah, depan dan mati. Mufradat. Dia boleh baris dhammah, boleh baris bawah, boleh baris atas, boleh baris mati. Itu mufradat. Manakala jumlah ada dua. Satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Ini pun kita dah lalui lah. Semua untuk ketahuan. Syubi jumlah ada dua bentuk. Satu jar wa majrur, huruf jar dan huruf yang majrur bagi bawah. Lagi satu zaraf zaman ataupun zaraf makan. Itu dia punya syubi jumlah. Kemudian ini pun pengulangan supaya tuan-tuan lebih familiar jadi familiar. Jadi dia kata khabar ini dalam cerita ini, dalam ayat ini, wallahu ghafurur rahim, kita dah lalui lah tadi. Sebelum tadi, ghafurun ini adalah dia punya khabar. Dan khabar ini adalah nakirah. Dan dia berbaris dhammah. Jadi ghafurun adalah khabar. Cara untuk kita nak i'rab, ghafurun khabar mubtada'. Maknanya khabar kepada mubtada'. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya Allah. Jadi khabar kepada Allah. Apa dia khabar dia? Ghafurun, sangat mengampun. Marfu'. Jadi ghafurun ni adalah marfu'. Wa alamat rafihi dhammah zahirah. Nampak dhammah tu. Ro atas ra tu run. Itu kita panggil rafihi dhammah zahirah. Alamat yang nyata lah. Alamat rafa'nya adalah dhammah yang jelas, nyata. Yang jelas. Dhammah tu dengan tanwin. Dengan fa'il, dengan apa? Dengan dhammah dan tanwin. Sebab dia nakirah. Dia bukan ma'rifah. Tanwin ada nakirah. Ketiga rahimah. Ini adalah sifat kedua. Ini sifat pertama, ini sifat kedua. Sifat kedua ni rahimun ataupun khabar kedua. Sangat mensyahmi. Jadi Allah itu sentiasalah digabungkan antara ghafur, rahim. Jadi ghafur tu ataupun rahim pun sama, khabar mubtada' Allah. Mubtada' pada Allah, marfu', alamat marfu' dia rafi'in dhammah zahirah. Zahirah tu maknanya memang ada nampak tanda. Kalau dua kan tanda alif nun. Itu bagi dengan alif nun, bukan dari dhammah. Lagi satu, kalau jamak muzakkar salim, dia marfu' dengan wa nun, dia tak ada baris. Tapi kalau yang single ni, dia dengan rafa', dengan baris. Tanda baris. Sama ada dhammah ke, atas ke, bawah ke, dan sebagainya. Tapi dalam hari ini, dia mesti marfu'. Marfu' mesti dengan dhammah. Dhammah ni adalah baris, tanda baris, bukannya huruf. Tanda baris ni ada dua jenis. Satu dengan tanda baris, atas, bawah, depan, belakang, depan, mati. Satu tanda baris dengan huruf. Tanda baris dengan huruf, kalau tanda dua, maknanya alif nun. Itu marfu' tu. Wa nun, itu marfu' tu. Bila jamak, wa nun. Bila dua, alif nun. Tiga, sabdu. Sabdu pula. Dhammah. Dhammah. Ataupun huruf depan lah.
Okey. Kemudian begitu juga perkataan ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Kaum laki-laki pimpinan ke atas kaum perempuan. Qawamu ni khabar marfu' alamat rafi'i alwa li'annahu jamak muzakkar salim. Di sini ar-rijalu ni adalah mubtada. Kemudian awamun ni adalah khabar. Jadi khabar sudah marfu' juga. Dan nakirah di sini dia tak ada alif lam. Ini ada alif lam. Ar-rijalun ini ada alif lamnya adalah menunjukkan dia makrifah. Dia adalah sebagai mubtada. Dan khabarnya qawamun. Qawamun ni dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam menunjukkan dia nakirah. Dia tetap berbagai dhamma, berbagai marfu'. Marfu' dengan wan. Kenapa marfu' dengan wan? Kerana dia jamak muzakkar salim. Tapi Ustaz, nota yang lama memang tak ada kawamun tu Ustaz. Atau Ustaz bertambah? Kalau cek balik ayat tu dia ada kawamun. Okey, tak apa. Boleh lah. Mana yang dulu tu tertinggal. Ada, okey tinggal. Tak apa Ustaz. Kalau cek balik ada dia kawamun. Ada lah. Ada kawamun. Okey. Okey. Jadi kawamunnya khabar. Marfu'. Khabar hukumnya marfu'. Alamat marfu', alamat rafi'i Rafa' wa li'annahu jamak muzakkar salim. Wa ni jamak muzakkar salim. Ada dia marfu'. Okey. Dan ayat yang berikutnya innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kita dah bincang lah. Kita bincang. Innama ni adalah hanya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi saudara di sini adalah dia punya khabar. Mana dia punya mubtada dia? Mubtada dia al-mu'minun. Innama ni adalah huruf. Bukannya mubtada. Dia tak boleh jadi mubtada sebab dia an-nama. Sesungguhnya. Okey. Kalau innama dia tak boleh jadi mubtada Ustaz. Dia tak boleh jadi mubtada. Okey. Jadi an-nama ni dia adalah huruf yang maksudnya hanya dialah. Hanya dialah. Itu maksud an-nama. Hanya dianya ataupun hanya orang mukmin itu yang orang lain tak ada saudara. Ini Tuhan bagi tahu. Innama hanya saudara orang mukmin itu adalah orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang mukmin yang bersaudara. Lain innamal mu'minuna ikhwah. Ayat yang ke surah yang ke 49 ayat 10. Hanya orang yang beriman itu bersaudara. Bermakna orang yang tak beriman dengan kita bersaudara. Sebab itulah dalam tu dikata sahibu. Saya refer balik kepada ilmu balaghah. Sahibu. Sahibu ada alif. Maknanya saudara sepermainan masa. Yang balaghah gitu, sahibu gitu. Ada alif. Sahibu. Kalau yang sama-sama maknanya sahib. Sahibu ya. Sahib. Dia buang alif. Jadi ini untuk dibuang alif ni. Okey. Ikhwah ni dibuang alif. Kalau kita kata di sini sahibu maknanya innamal mu'minu sahib. Kalau nak gunakan sahib lah. Tapi ni ayat Quran jangan ubahlah. Hanya kalau kita nak kaitkan dengan ilmu balaghah tu maknanya dia tak boleh alif lah. Okey. Mukmin dengan ikhwah ni tak boleh alif. Buang alif. Tapi kalau maksudnya orang kafir,
Dia tu halus, itu halus. Jadi pahaman itu boleh melalui nahwu dan saraf, boleh juga melalui balaghah. Okey. Alhamdulillah. Bagus. Rasanya berhenti sini dulu lah. Boleh lah Ustaz, boleh kita apply lah penulis kita dah dapat. Boleh lah, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada soalan? Okey lah Ustaz, boleh lah Ustaz. Ini pernah banyak sangat. Banyak buat reference balik Ustaz. Dah terlupa lah Ustaz. Itu yang kita tanya-tanya tu. Tak ada soalan, kita berhenti sini dulu lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa mujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan memohon keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk, ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang karedai. Amin. Itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan ini. Kurniakanlah kami ilmu-Mu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Kau kurniakan pada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Adzabannar. Amin. Adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Ya Karim.